Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpuan kita ialah kepada analisis ikatan part. Kita nak baca apa dalam masa 6 minggu? Kita ada lebih kurang dalam 6, 7, 8, 9 minggu saja. 9 minggu tanpa dibenarkan buat kelas tambahan. Satu cabaran juga pada anak-anak norma baru. Norma baru lah tanya anak. Bukan norma, norma. Norma tu nama orang. Baik. Saya minta pelajar tolong tandakan dulu. Ini yang penting ialah kita nak tanda tajuk-tajuk. Saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab ada beberapa negeri masih exam. Masih exam. Okey, kalau saya besarkan nampak Okey, kita tengok. Pelajar tengok di sini. Pada pandangan saya, kalau kita nak kuasai dengan harapan tema Islam pelajar dah faham. 4, 5, 6. Kalau pelajar kuasai, tolong tanda dulu. Adakah pendapat saya ni pelajar setuju? Kalau pelajar kuasai 5 bab tingkatan 4, bab 1, 2, 3, 8, 10. Ini analisis 1, 2, 3, 8, 10. Dan tingkatan 5, 1, 2, 7, 8, 9. Okey. Dengan kita menguasai bab ini pelajar, kita akan dapat markah macam ini di belakang. Bermaksud pelajar masih boleh dapat markah A+. Ini macam kamikaze juga nampak? Kenapa saya cakap macam itu? Cuba saya tunjuk dulu. Pelajar bagi faham dan jelas. Katakan kita nak bagi tumpuan kepada bab itu saja. Kita ambil contoh soalan negeri Perak. Okey. Bab 1 Mesir Purba, betul? 10 markah. Bab 5 tak ada. Bab 1 tingkatan 5, 10 markah. 20 struktur. Esei bab 3 monumen. Okey, kita dapat satu. Bab 10 perbandaran. Bab 2 akhbar. Bab 7 pilihan raya. Bab 8 rancangan Malaysia keempat. Bab 9 ASEAN. Ada 6 pilihan awak. Awak nak pilih 3. Bermaksud 60 tambah 20 80. Kenapa saya letak 90? Sebab keempat ini mungkin bantu awak lagi 10 poin C. Jadi awak akan dapat situ A. Bermaksud kita dengan harapan saya letak di bawah ini, pelajar sudah menguasai bab Islam 4, 5, 6. Jadi pada hari ini pelajar, kita nak tengok 3 tamadun utama. Wanghu ada 2 negeri yang keluarkan dalam struktur, Terengganu dan Johor. Indus ada 3 negeri. Mesir Purba, Pahang, Perak dan Perlis isi. Bermaksud paling banyak lebih kurang seimbang lah Bab 1 ni lebih kurang seimbang. Baik, dalam ketiga-tiga ni pelajar nak baca apa? Okey, cuba tandakan dekat buku teks awak. Sebab kita nak tanda, nak baca. Sebab kalau ada sticky note, lagi baik. Kita cuba tengok soalan negeri Perlis. Saya ambil sebab Perlis ni satu-satunya soalan negeri yang keluar dalam bentuk apa? Esei. Okey, kita tengok soalan Perlis ini. Jadi kita tengok, kalau Mesir Purba, dia masih tak lari daripada apa yang kita buat dalam percubaan negeri Perak. Okey, tengok situ. Okey, kita tengok soalan kertas 2. Perlis Pelajar saya minta tolong jelas dan faham anugerah Sungai Nil. Cuba buka buku teks awak, jumpa di mana? Hampir kebanyakan negeri dia keluarkan tentang anugerah Sungai Nil. Dia cuma kita nampak di situ. Anugerah Sungai Nil. Kalau anugerah Sungai Nil, kalau pelajar tengok pada modul ini modul percubaan yang saya dah masuk. Saya dah masuk dalam grup awak.
Cikgu Sumarni buat. Comel cikgunya. Okey, kita nampak di sini. Cuba kita tengok. Apa dia letak soalan? Tamadun Mesir Purba dianggap anugerah Sungai Nil. Cuba tengok dekat buku teks awak. Apa kita kata anugerah? Apa keistimewaan Sungai Nil? Mesti pelajar akan jawab apa? Dia membawa kepada 2 P, betul? Pertanian, peternakan. Dah dapat 2 markah. Markah yang diperuntukkan 2 saja. 2 markah. Jadi kalau dekat buku teks tu pelajar, sikit saja nak baca cikgu, sikit saja. Baca tentang anugerah Sungai Nil. Daripada 3 ini, 3 letak anugerah Sungai Nil. Kecuali Perak kita letak sains dan teknologi. Okey, baik. Kalau kita tengok di sini, saya yakin pelajar yang cemerlang kelas macam kelas sains ni tak ada masalah. 2 markah. Kalau 3 pun tak apa. Kalau pertanian, pelajar boleh linkkan dengan pengairan, betul? Pelajar boleh link dengan mendapat tanah yang lumpur. Bila mendapat tanah lumpur itu datang, dia akan membentuk tanah yang subur. Ramai rakyat datang kan? Daripada kampung, dia berubah menjadi nomi. Bukan norma. Itu norma baru. Okey, baik. Yang kedua, paling banyak keluar. Memang mana-mana soalan Mesir Purba, dia takkan lari pada ini. Sumbangan. Soalan kalau kita tengok dalam modul yang Cikgu Sumarni ini buat, sama dengan soalan Perak. Betul? Sumbangan tamadun Mesir Purba yang kekal sehingga hari ini. Makanya 4, kita pun 4. Cuma Perak dia highlightkan pembinaan. Itu yang ada pelajar yang tumpul. Pembinaan pertanian dia jawab, perubatan. Tapi itu tak ada masalah. Sebab tak nak garis. Dapat soalan, baca, garis, rangka, jawab, semak. Okey, sumbangan yang kekal hingga hari ini. Saya yakin juga pelajar boleh jawab, betul? Kita masih mengambil dengan huruf P yang kita nampak. Pertama tentu pembinaan. Pembinaan ni markah paling banyak. Betul? Pembinaan, siapa nama 2 Firaun situ? Hatshepsut, itu kita kemudian, kita buang tu sampah dulu. Imhotep dan Joseph. Dia menggunakan apa? Batu bata. Good. Apa lagi kita nampak? Mereka ni ada ilmu, seni bina. Apa lagi kita nampak yang kekal hari ini? Tulisan. Kertas daripada pokok papyrus. Apa lagi? Perubatan, iaitu mengawet ataupun mumia. Good. Saya yakin soalan ini pelajar, kalau keluarlah sama ada soalan ini ataupun soalan negeri Perlis misalnya, negeri Perlis ini, pelajar masih boleh jawab. Cuba tengok soalan Perlis. Tamadun Mesir Purba, dia kata di sini, saya highlightkan, memberi sumbangan. Itu sebab kita nak garis. Pelajar yang cemerlang ke tak cemerlang ke, biasa kan. Dia nak markah 8. Kita hanya jawab dalam ruang lingkup dalam kotak je. Luar daripada itu tak ada markah. Seni bina dah dapat berapa markah? Seni bina saya yakin pelajar faham lah. Imhotep, Djoser, batu bata, keilmuan. Good. Pendidikan. Ini mungkin hilang sikit lah. Allah, pendidikan pula keluar. Apa keilmuan dia? Dia menggalakkan pendidikan peringkat awal kanak-kanak. Betul? Mereka, itu sebab mereka ni mahir dalam beberapa cabang ilmu. Bagilah ilmu. Contohnya ilmu matematik, geometri. Perubatan juga saya yakin pelajar tak ada masalah. Ya. Markah 8. Kemungkinan dari segi pemberatan markah itu 2, 3, 3, 2 ataupun 2, 2, 2. Calon mesti menjawab ketiga-tiga ini untuk dapat markah penuh. Jangan main. Awak jawab seni bina banyak. Rasanya seni bina ni 8 markah ni. Malaslah. Mungkin awak dapat 3 je. Itu kadang-kadang pelajar kita ni cepat selesa. Tak boleh kawan sebelah relax dah dia tak boleh lah. Okey. Ini kita nampak. Dia beza. Di sini pun kita nampak dah. Kualiti masyarakat yang diperlukan.
Apa nak kita nak kualiti masyarakat hari ini? Adakah masyarakat hari ini tak ada kualiti? Ini kualiti untuk memajukan apa? Memajukan negara. Kita nak masyarakat macam mana? Taat pada pemimpin. Macam Fir'aun, Joseph. Taat pada Fir'aun. Masyarakat yang taat kepada pemerintah, yang sanggup bekerja melebihi masa yang sepatutnya, itu masyarakat Mesir. Betul? Itu kita nampak. Masyarakat yang mencintai ilmu. Masyarakat yang mencintai ilmu. Oh, yang ini senang. Pelajar nampak saya cerita ni macam tak ada tapi awak tengok dalam modul Yapim. Modul Yapim ada banyak, tapi kelas awak tak terlibat. Saya bagi daripada 5K ke bawah. 5K dan ke bawah. BM pun sama tak salah saya. Bagi terus, saya bagi terus. Tapi kalau nak tengok, saya boleh tunjuk nanti lah. Baik. Saya yakin Tamadun Mesir Purba sesi 1 pelajar boleh jawab. Yang kedua, soalan kedua ini, cuba tengok, adakah kita boleh jawab? Tolong tanda dekat buku teks awak yang ada hierarki itu, segitiga. Jumpa? Okey. Terangkan sistem pemerintahan Tamadun Mesir Purba. 4 markah. Sistem pemerintahan Tamadun Mesir Purba diketuai oleh Fir'aun. 1 markah. Apa fungsi Fir'aun selain daripada pemerintah? Ya. Bukan ketua pendeta, Fir'aun. Panjang lagi. Beliau apa? Selain pada raja, apa lagi fungsi Fir'aun? Fir'aun ini juga merupakan ketua hakim. Lagi? Ketua pahlawan dan sebagainya. Untuk yang di atas itu, pelajar dapat dua markah. Markah nak 4. Dia dibantu oleh siapa? Siapa yang bantu Fir'aun? Rahib ke, pendeta ke, bangsawan? Tengok yang kedua tu, siapa yang bantu dia biasanya? Dia ada peringkat kedua tu, ada pembesar, ada bangsawan, ada golongan rahib. Ini yang membantu, menasihat dan sebagainya. Sudah dapat 3 markah. Di peringkat yang ketiga, di peringkat yang ketiga dan akhir, dia mestilah ada artisan, petani, hamba, sebagainya kan? Jadi saya yakin kalau 4 ini pelajar masih apa? Masih boleh kot Okey. Soalan struktur, soalan esei kedua sama dengan soalan esei tadi. Sama tak sama? Cuba tengok. Bagaimana Tamadun Mesir Purba menyumbang kepada peradaban dunia? Sama tak sama? Sama Kita penaja ini adalah gula-gula Himalaya. Tak ada Nescafe, tak ada orang nak kantor ini. Setiap kali kelas ada penaja. Itu seronok tu Baik, saya teka. Baik, soalan C sama nak dengan soalan tadi. Macam mana kita nak mencapai ketemadunan bangsa yang hebat macam Mesir Purba? Sama. Cintailah ilmu. Berilah kerjasama kepada pemerintah. Bukan asyik nak membawang marah pemerintah saja. Bagi apa? Kita bagi cadangan dan pandangan. Itu. Yang ini kelas depan takkan tak boleh jawab. Tapi awak tengok jawapan awak. Yang C pun ramai yang singkir. Tersingkir awal. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 4. Awak tengok jawapan awak lah. Jangan tengok jawapan orang lain. Itu. Okey. Mesir Purba saya nak tutup. Ada nak tanya? Kalau keluar boleh keluar ke ataupun boleh jawab? Baik. Kita tengok seterusnya. Okey, Tamadun Indus. Ada 3 negeri Indus ni. Okey, buka Indus. Indus ni lama juga tak keluar. Okey. Bila sebut Tamadun Indus, pelajar tolong tengok peta dulu. Ada peta? Pelajar jumpa 2 bandar, betul? Bandar apa situ? Mohenjo-daro,
Harappa. Situ sudah ada soalan. Baik, kita tengok satu soalan. Kita tengok soalan Negeri Sembilan. Okey, sebagai contoh kita tengok soalan Negeri Sembilan. Okey. Soalan yang pertama, soalan nombor 1. Okey, soalannya mudah saja. Apa soalan yang pertama? Namakan dua bandar terancam. Mohenjo-daro, Harappa. Dapat 2 markah. Di sini. Tak payahlah kita nak buat angka kan, sebab 2 markah saja. Jawapan pun pendek saja. Jelaskan ciri bandar terancam. Apa yang ada pada bandar Mohenjo-daro, Harappa? Cuba tengok dalam satu muka surat saja. Terbahagi kepada 2 bahagian, betul? Bahagian itu satu pentadbiran, satu lagi pusat keagamaan. 2 markah. Dipisah dengan jalan macam mana? Jalan raya yang lurus. Rumah berbentuk habislah 4 markah ni. Ini kalau tak dapat markah ni, kita kalau keluar soalan macam ni tak dapat kan, awak akan kalat. Awak akan menyesal seumur hidup. Sampai saya masak nangis awak esok. Ya. Kenapa tak ada jawab soalan ni kan? Ini banyak lagi. Ada tempat mandi awam dan sebagainya kan? Okey, good. Pembinaan bandar terancam memberi idea. Ini idea dia nak. Kepada perancangan bandar moden. Betul atau tidak? Jelaskan. Ya, bandar-bandar hari ini bandar yang tersusun, dirancang. Dan ada jalan raya yang lurus, sistem kumbahan yang baik, dan dipisahkan antara pusat pentadbiran dan habis sama lah. Kadang-kadang kita tengok satu tempat tu nama taman kubur pun cantik, Taman Barzakh. Ya, Putrajaya Taman Barzakh. Kampung saya tak kalah ada. Selamat datang ke Taman Barzakh. Kita ingat taman apa? Rupanya kubur. Baik. Ini soalan indus pertama. Dalam modul yang dibuat oleh Cikgu Sumarni, pelajar tengok, jelaskan ciri bandar terancam. Sama tak? Sama lah. Saya tak nak ulas banyak, 3 markah saja. Okey. Faktor yang menyebabkan lembah Indus ini berjaya. Apa faktor kejayaan dia? Hubungan diplom, bersikap terbuka. Pendek lah. Orang tegur jangan marah. Ni orang tegur sikit kita marah. Tengok viral dekat Facebook kan, sebab buah rambutan pun nak gaduh. Tengok ke? Buah rambutan yang masuk ke rumah orang pun nak gaduh. Sedangkan dulu orang tu sebelum pagar, orang tu buah baja. Saya buah baja, dah buah, takkan saya tak boleh ambil? Sudah masuk ke bahagian rumah saya, takkan nak biar masak gitu hitam-hitam. Nampak Baik. Faktor masyarakat. Apa lagi? Adanya nilai apa? Kerja. Mestilah dia orang ni kreatif. Mana ada bentuk lain? Inilah pattern yang kita ikut hari ni kan. Rumah bentuk segi 4. Inilah kita tengok. Mana ada rumah bentuk segi 3 macam piramid? Ada. Tunjuk pada saya nak tengok. Sekarang juga saya start injek kereta. Cikgu, Kapol Sentang ada rumah segi 3 macam piramid. Macam mana nak duduk? Cantik lah nampak Baik. Amalan sikap terbuka dapat dicontohi. Di sini ada jawapan di sini. Sikap terbuka dapat dicontohi untuk majukan negara. Betul tak saudara? Amalan ini dapat merapatkan hubungan di antara negara kita ni, di negara kita. Itu tabat. Macam mana kalau kita amalkan sikap terbuka ini dapat memajukan negara? Apa dia? Masyarakat kita akan saling apa? Hormat menghormati kerana kenapa? Kita boleh menerima pandangan daripada setiap kaum yang lain kerana negara kita ini masyarakatnya terdiri dari kaum. Bagi contoh, makan nak berapa? 4 saja.
Macam mana kita kata sikap terbuka? Pemimpin yang bersikap terbuka, dia tidak akan mudah apa? Terpengaruh ataupun melenting. Kadang-kadang pandangan budak kecil lebih baik daripada pandangan orang gigi tak ada. Tadi kah je dia bagi pandangan. Bagi pula pada tahu waktu tu apa kamu? Senyap lah. Rupanya pandangan itu lebih baik. Kita kena terima pandangan budak yang kurang berdosa. Macam awak lah kanak-kanak kan? Awak kanak-kanak. Dibawa akta kanak-kanak sampai setahun itu sampai 18 tahun Baik, habis soalan ini. Saya nampak okey? Jelas? Dan yang terakhir, Wang Hu. Saya tak jangka tamadun Wang Hu ni akan disoal. Tak jangka. Tapi ada juga negeri yang soal tamadun Wang Hu ni anak-anak. Tengok. Johor, Terengganu. Apa yang disoal? Kita rujuk pada modul lah. Tengok gambar ini. Kita tengok buku teks awak yang ada gambar ini. Dua dah Mesir Purba pun keluar ini. Wang Ho pun keluar tentang hierarki ini. Cuma bezanya ialah gambar lah. Gambar. Dia tanya X. X yang ketiga ni. Baris ketiga ni siapa? Apakah golongan yang mewakili X? Kalau kita nampak pegang cangkoi, pegang tajak ni kot, petani lah. Takkan jurutera kot. Dah tentu di sini, ini adalah golongan yang kita panggil artisan. Artis. Apa itu artis? Pelukis, mengukir dan sebagainya. Apa lagi golongan yang mewakili X? Pedagang. Itu sebab kita tengok macam mana masyarakat Cina amat menghormati rakyatnya. Petani kerana apa? Petani ini apa? Berdasarkan jawapan A, nyatakan peranan golongan X. Petani untuk apa? Sudah tentu menyumbang kepada sumber makanan. Artisan untuk apa? Untuk melukis, mengukir dan sebagainya. Contoh mereka ini juga yang merangka pembinaan satu tembok yang menjadi mercutanda Cina kan? Tembok besar Cina. Itu dia ada juga istana yang sangat hebat. Istana Larangan. Tempat ada dalam bab 2 tu kalau kita tengok. Baik. Soalan 2 ni pun saya yakin okey. Nanti kita akan nampak soalan ini okey lah. Saya tak nak sentuh banyak. Okey, bab 1 cuba tengok balik. Bab 1 ni. Saya tengok pada pandangan saya nampak soalan struktur tahun ini dia lebih banyak pada bab 1. Pelajar pun nampak sini kan. Lebih banyak pada bab 1. Faham Perlis dia letak bab 3 monumen. Dia hampir sama dengan soalan Perak. Kita esei. Kelantan agraria. Dia letak. Dia tak ada masalah apa yang penting kalau pelajar nampak, pelajar menguasai bab 1, 2, 3, pelajar akan dapat 2 soalan. Satu struktur, satu lagi esei. Kita dapat 30 markah. Awak kuasailah banyak. Input banyak macam mana pun tak apa. Soalan saya dah masuk dalam grup Telegram. Tak ada masalah. Baik. Kita tengok soalan bab 2. Bab 2 ni bukan semua kita nak sentuh lah. Bab 2 tak banyak pun. Negeri Kelantan. Cuba tengok sini. Kelantan dan juga mana? Kedah. Seni bina. Okey, kita tengok Kedah dulu. Cuba tengok seni bina dalam buku teks awak yang ada gambar-gambar bangunan patenan, pantian, akuedak, tembok besar Cina. Okey, cuba tengok di situ. Okey, kita tengok soalan Kedah. Ini soalan peperiksaan akhir tahun kita. Dia mirip soalan Perak akhir tahun lepas. Okey, sekejap. Sementara soalan kita dibuka. Tapi dalam modul cikgu ni pun ada.
Dalam modul Cikgu Sumarni pun dia dah letakkan tentang bab 2 ni Saya yakin soalan ini kalau keluar, nanti saya tunjuk ada pelajar tak dapat jawab. Okey, tengok soalan kedah sekejap pelajar. Okey, saya besarkan gambar ni, takkan tak boleh jawab Gambar X ni gambar apa? Ini senang, Colosseum. Why? Baik. Soalan pemuda sebab dia letak dalam huruf Roman. Terangkan fungsi dan istimewa seni bina di 4A. Dia tak cakap 1 atau 2. Dia nak 4A. Markah 4. Kemungkinan skema jawapan 2X 2Y. Sebab apa? Markah 4. Jadi pelajar, bila kita dapat soalan itu sebab kita kena tengok. Oh, dia nak fungsi. Kita letak fungsi. Seni bina di 4A. Automatik kita nampak, oh 4A ada 2. Dua-dua lah kita jawab. Fungsi Colosseum. Colosseum untuk apa? Tempat pertarungan siapa? Pahlawan. Colosseum juga tempat pertunjukan apa? Nyata. Dapat 2 markah. Ada lagi? Apa lagi fungsi Colosseum? Colosseum ni negara mana sebenarnya? Kalau hari ni Itali lah yang suara soprano tak payah pakai mic pun Baik. Tembok besar Cina untuk apa? Untuk keselamatan dan mempertahankan diri daripada serangan musuh ataupun orang gasar. Kita nampak di sini. Okey. Habis. Tetapi saya tengok dalam modul ini ada satu soalan yang akan memerangkap awak. Cuba tengok. Namakan 2 orang tokoh tamadun Yunani. Sudah. Ini yang keluar. Awak kena jawab. Sebab ini soalan struktur. Tak ada pilihan. Takkan awak nak jawab Tunku Abdul Rahman? Takkan awak nak jawab Tuanku Abdul Rahman? Dua-dua jawab Rahman je. 2 orang tokoh dalam bidang sains dan teknologi. Dia nak 2 orang saja. Memang dia akan merangkap awak. Okey, tengok buku teks dalam bahagian gambar-gambar tokoh. Ada? Jumpa tak? Okey. Ada tak ada? Ada. Soalan takkan keluar kalau tak ada dalam buku teks. Sebab ini soalan fakta. Apa jawapan yang pertama? Macam nak ejek SOC tu pun kita dah mungkin eja Skorotus, Skorata, nampak? Skorotus tu dia punya rambut dia afro sikit lah Afro ni macam David Arumugam dulu Ku termenung di jendela. Kan? Lagu tu kan? Itu zaman-zaman rock kapak dulu kan? Okey. Lagi soal? Plato ni anak dia lah. Anak murid dia kan? Plato. Plato senang aja. P-L-O-T-O. Betul. Berbeza dengan Socrates tadi kan? Macam mana nak ejak Socrates tengok. Tapi tak apa. Setakat ini ejaan tidak mempengaruhi kan? Tapi kita tak tahu skema. 2 ciptaan sains teknologi tamadun Cina. Uish. Datang Cina pula. Juga huruf Roman. Tamadun Cina dia cipta apa? Dalam sains, dia nak sains dan teknologi. Adakah kapak itu kita jadikan sebagai ciptaan? Dia nak ciptaan sains, ada? Kertas diterima. Kertas memang ada dalam buku teks, betul? Kertas memang ada dalam buku teks. Itu ialah ciptaan sains. Selain kertas, mereka juga menggunakan alat-alat apa? Alat-alat untuk pertanian lah. Cangkul, tajak yang di-upgrade kan hari ni tak ada dah. Hari ni banyak lagi alat-alat upgrade. Saya dah beritahu awak di kampung saya tu nak tabur baja pun guna apa? Drone.
Tak main pakai tenaga orang dah. Awak jangan berlagak lah main pakai drone. Drone besar ini dah nak berlagak. Orang kampung saya buat drone 2 orang bawa. Besar tak besar. Tak pernah jatuh pun. Sambil-sambil serokok je. Sambil-sambil serokok. Nampak hebat. Jangan main orang kampung gajah ni. Okey. India pula. Seterusnya perkembangan sains teknologi India. Allah. Tahir tanya Cina. India pula. Itu saya kata soalan ini memang akan merangkak awak. Dia nak sains dan teknologi. Apa tu fisiologi? Dia nak perkembangan sains dan teknologi. India. Sistem nombor itu jawapan. Sebab dia ada jawapan ini, dia tidak munasabah. Dia mesti ambil jawapan dalam buku teks. Itu saya kata. Okey, senang cerita. Okey, kalau soalan ini keluar, kita kata soalan A tak boleh jawab, B tak boleh jawab, C bantai aja. Takkan D pun tak nak jawab. Malaysia merupakan sebuah negara yang berteraskan sains dan teknologi yang menjadikan pembangunan negara. Buktikan. Kita nak buktikan kita gunakan sains dan teknologi. Apa? Dalam pendidikan apa kita buat dalam sains? STEM lah. Kan? Kita menggalakkan pendidikan yang berasaskan abad 21. Betul? Apa teknologi kita? Kemahiran berfikir aras tinggi. Salah satu cabangnya ada STEM. STEM. Dalam mencapai ini juga, kita telah memertabatkan bahasa Inggeris. Sebab teknologi kita kena seimbang. Apa lagi? Kita menggalakkan rakyat kita terlibat dalam program-program yang berasaskan apa? Sains. Contohnya menghantar angkasawan negara. Bagi nama pula Allah. Angkasawan siapa nama pula ni? Ahmad Mahmud ke? Dia mesti apa? Kita nak sebut Syekh apa ni? Syekh Muzaffar. Kita nak tulis tapi kita tak tahu. Takkan nak sebut Neil Armstrong kot. Itu bukan raja kita. Okey, baik. Pelajar. Kita nampak. Okey. Di antara ini satu lagi soalan. Pelajar nampak soalan yang kedua ni. Sebelum kita tutup, saya minta pelajar tolong tengok tentang India. Aktiviti perdagangan tamadun India, dia dalam istilah kita Sri. Jumpa. Ini banyak kali dah Sri. Bab 2 Ini kan bukan bab 1. Tajuk perdagangan. Awak tak catat, nanti kita tengok ya. Jangan tak ada jawab sudah Sri. Jumpa tak? Sri ni ialah persatuan apa? Persatuan pedagang. Apa itu persatuan pedagang yang ada? Bukan semua persatuan. Dia terdiri daripada persatuan apa? Tukang apa? Tukang kayu, tukang logam, dan tukang kulit. Markah kita 6. Apa fungsi Sri? Ya, mengawal harga, kualiti dan sebagainya. Kalau kita tak tahu, dia tak sebut Sri. Pelajar yang kena jawab. Soalan A, okey. Soalan 2 ialah tamadun Cina mencapai kemajuan dalam bidang pertanian. Sudah tentu dia berkaitan dengan teknologi. Cina menggunakan apa? Kapal uap. Ya Allah, ini pertanian. Cuba tengok. Dia tanam sistem tanaman bergilir. Disebabkan itu alatan dia macam mana? Adakah dia menggunakan alatan kuno? Dia menggunakan alatan yang pada waktu itu kita katakan moden lah. Apa dia? Contohnya tenggala, tajak, cangkul, kan? Dan sebagainya. Kita nampak. Dan juga kan menggunakan apa? Kalender dalam pertanian dia.
Bukan main-main. Kita kena tulis tanam pokok bila, tabur baja bila. Jangan setiap hari berbaja. Mampus pokok. Baja bunga, baja daun mati. Baik, pelajar. Cuba kita tengok balik di sini, pelajar. Pelajar nampak dah yang ini saya dah masuk dalam grup kan, yang ini. Jadi pada saya pelajar, dalam masa 6 minggu ini, kita akan sambung lagi kelas kita pada hari esok dengan bab 3. Saya yakin bab ini kita habislah. Saya akan buat kelas tambahan juga. Saya akan langgar juga. Seorang lain elok je langgar, takkan kita tak boleh langgar kan. Cuma kita langgar slow-slow je lah. Apa? Nanti saya akan akadkan. Saya akan buat kelas dalam Meet, Google Meet. Awak hadir tak hadir, saya tak risau, tak edit tak apa. Sebab saya akan buat dalam Meet. Awak hadir tak hadir, saya buat. Jadi saya harap awak hadir lah. Sebab kita tak boleh lagi buat kelas, tak digalakkan buat kelas tambahan. Boleh tu boleh, tapi tak digalakkan, takut dikhawatiri dari segi keselamatan, kesihatan kita terganggu lah. Yang datang tu semua dan sebagainya. Baik, jadi kita sama-sama jaga diri kita. Kelas tambahan kita dalam suasana yang berbeza. Saya harap pelajar berikan sokongan untuk result awak lah, bukan result saya. Dan supaya pelajar terus cemerlang lah. Pelajar tengoklah madah saya semalam. Semalam saya bermadah. Kita ada 71 hari lagi pelajar. 71 hari lagi ni bukan lama pelajar. Ada ke? Okey. Apa pun tak apalah, kita tak nak buka. Kemudianlah saya harap sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain masa. Tumpukan kepada kelas dan PDPC kita supaya dapat markah yang semaksimum yang boleh.